الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله من اهتدى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Yang bermaksud dialah Allah yang telah mengutuskan dari kalangan umat manusia seorang Rasul, seorang Nabi, demi untuk mengajar mereka tentang ayat-ayat dan kekuasaan Allah, dan mengajar mereka tentang ilmu dan hikmah, mengajar mereka tentang iman dan agama, sedangkan mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Lalu Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan mereka. Sadaqallahul azim. Yang dihormati dikasihi Al-Fadhil Tuan Nazir Masjid Taman Putra Perdana Puchong dan seluruh tuan kuasa pengurusan masjid, ashabul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru dan para alim ulama, para asatizah, tuan-tuan Bilal, yang dihormati pimpinan masyarakat setempat, dan yang dikasihi, yang diraikan seluruh kehadiran para jamaah muslimin dan muslimat yang bersama-sama pada malam ini, sama ada yang jauh sampai yang dekat pun tiba, sama ada yang tetap, yang singgah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merezekikan kita nikmat yang tidak pernah henti, ilmu, iman, kebaikan, kemuliaan, keberkatan, keselamatan dan segala-galanya.
Dan insyaAllah mudah-mudahan pertemuan sebeginilah, pertemuan yang bukan sekadar merapatkan sama kita, tapi yang utama sekali ialah mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebuah kehidupan beragama, dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya pribadi mengucapkan makasih di atas undangan untuk sampai ke masjid pada malam ini, yang sekira kali pertama. Tak pernah sampai lagi pun ke masjid ini dalam ingatan saya lah. Kalau saja sampai, saya akan ingat balik bila sejarahnya, tapi saya rasa ini kali pertama sampai ke masjid pada malam ini, yang difahamkan oleh sahabat saya tadi selepas solat tanya bila masjid dia siap. Rupa dah belasan tahun. Alhamdulillah, suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita, satu tempat yang paling mulia, tempat yang paling berkat, tempat yang paling istimewa, tempat yang paling Allah rahmati. Tak ada tempat yang lain melainkan masjid dan rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun di atas bumi Allah ini macam-macam binaan kita boleh bangunkan, binaan sampai ratus juta, kompleks perniagaan hebat canggih, ratus juta harganya, tidak sama dengan masjid walaupun harga 2 juta. Sekalipun ada banglo yang hebat lengkap harga setengah million ataupun 2 juta harga kita punya binaan rumah kita, tak sama dengan surau harga 200,000. Itu kenyataan. Sebab dalam hubungan ini kita kena faham, yakin, percaya bumi Allah ini hanya dianggap subur dan mulia bila ada rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat kita beribadat, kita berkumpul, kita bersalat, kita cari ilmu, kita beriman. Itu lokasinya. Ahabbul biladi indallahi masajiduha. Kerana Nabi bersabda, semulia-mulia tempat di atas bumi Allah ini di mana ada surau dan masjidnya. Allah paling sayang, Allah paling suka, malaikat paling suka bila ada binaan rumah Allah yang tersergam, sekalipun kecil binaannya. Apalagilah masjid tuan-tuan agak besar, istimewa, cantik dan menarik. Tuan-tuan, alhamdulillah, ini rezeki. Dan hal ini bagi saya sesuatu yang tidak boleh kita ambil sikap mudah. Sebab dalam kehidupan beragama ini, kita nak ikat hubungan cinta sayang kasih bermula dengan masjid. Kita nak ikat hubungan dengan Allah Azza wa Jalla mesti dengan masjid dan surau. Bahkan nak ikat hubungan sama kita, yang jauh kita dekat-dekatkan, yang dekat kita serasi-serasikan, yang tak kenal kita kenal-kenalkan. Mana lokasi yang lebih utama? Surau dan masjid atau saf macam inilah. Pasar malam tidak boleh menyatukan kita, pasar raya tidak boleh menyatukan hamba Allah, kedai-kedai makan tidak boleh menyatukan kita, tetapi rumah Allah boleh menyatukan kita, boleh menyatukan hati-hati kita. Inilah suatu saat yang kita dambakan. Maka alhamdulillah pada malam ini saya seronok dan ucapkan pada Allah syukur sangat-sangat untuk sampai ke sini dan melihat situasi berada pada malam ini di kalangan tuan-tuan hadir. Terima kasih kepada Tuan Haji Nizam yang saya bertemu beliau sebulan yang lepas di Masjid Tabung Haji. Beliau hadir ceramah, kebetulan beliau singgah hadir ceramah tengah hari saya. Dia beliau merus undang untuk sampai, dia kata boleh insyaAllah. Maka free-nya malam ini, alhamdulillah, Allah izinkan untuk sampai jejak kaki ke masjid. Tuan-tuan, mudah-mudahan semua catatan pahala kita malam ini adalah merupakan koleksi amal salah kita insyaAllah. Dan ini bukan satu benda kecil, sebab dikatakan oleh dikatakan oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, sesiapa yang berjalan ke tempat ilmu
maka syurga melambai-lambai tangan kepadanya. Kata Ali bin Abi Thalib, siapa yang berjalan kerana ilmu, syurga melambai tangan kepadanya. Betullah kita percaya dan kita yakin, tuan-tuan, inilah perjuangan kita. Perjuangan yang utama dalam hidup ini ialah bagaimana kita nak mendapat rahmat, hidayah, barakah dan kebahagiaan yang sejati daripada Allah Rabbul Jalil. Kita tidak boleh cipta kebahagiaan. Kebahagiaan tidak boleh kita cipta, tetapi Allah yang boleh beri. Kalau saya tadi bila masuk masjid terpandang dari jauh lagi ayat yang tertera di belah kanan saya, belah kiri tuan-tuan kat dinding tu, daripada satu ayat surah At-Taubah tu Allah sebut kepada kita tu, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Apa makna ayat tu? Jelas ayat itu menggambarkan tentang bagaimana mereka nak berjaya, nak beruntung, Allah nak selamatkan mereka, Allah jaga mereka, Allah beri hidayah, Allah beri nikmat keimanan, Allah beri nikmat kebahagiaan. Kata Tuhan, inilah tempatnya. Mereka makmur rumah Allah, mereka jaga salat, percaya pada hari akhirat, tunaikan zakat. Kata Allah Azza wa Jalla, itu ayatnya, fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan semua mereka, kata Allah, kita lah akan dapat hidayah, bimbingan, Allah pelihara, Allah selamat, Allah beri kebahagiaan. Itu ayatnya. Berapa lama dah tertera kat depan tuan-tuan tu? Saya ingat bukan semalam tu, banyak tahun dah. Tapi insyaAllah tuan baca dan faham. Tuan-tuan sekalian, jadi maknanya apa yang kita lakukan sekarang ini suatu rezeki yang paling besar sekali. Saya mukadimah ni bukan apa, sebab saya nak angkat kepada tuan-tuan suatu nilai. Sebab dalam dunia zaman mutaakhir ini, kita berada zaman mutaakhir, zaman dah kacau bilau, zaman dah bermasalah macam-macam. Dalam sistem dunia sekarang dah macam-macam masalah yang datang, dan tanda-tanda dunia hancur pun dah banyak dah. Tanda kiamat kecil pun dah banyak, yang besar belum lagi lah. Tapi yang kecil-kecil dah ada dah. Macam-macam tanda berlaku di kiri kanan kita. Yang besar, itu belum. Belum lagi datangnya dinamakan Imam Al-Mahdi, itu belum. Kalau mengaku pun itu karut saja. Kalau mengakulah Imam Mahdi, berlentar dalam sungai Gombak lah. Ya? Ibu bukan orangnya. Belum lagi muncul Dajjal, Ya'juj, Ma'juj. Belum lagi muncul Nabi Isa. Belum datang lagi situasi yang lain, belum lagi. Tapi tanda kecil kiamat dah ada dah. Dari sudut sejarahnya dah ada depan kita sekarang. Kenapa akhlak runtuh, masalah manusia makin banyak, kejahilan makin bertapak, benda-benda maksiat makin melata masyarakat. Itu semua tanda-tanda kiamat kecil yang Nabi sebut dalam hadis. Maka cabaran kita ialah bagaimana kita nak balik ke jalan yang boleh menyelamatkan kita. Masa tak ada, tuan-tuan. Masa kita tak ada. Masa tak ada dah kita sebenarnya. Walaupun kita rasa ada masa lagi, besok hari Sabtu, lusa Ahad, Isnin, panjang lagi nampak, tapi tak ada masa. Kerana detik masa kita ini, tuan-tuan, tidak panjang. Kita dalam hidup ini, kata Al-Imam An-Nasaiburi, Naisabur, seorang ulama besar, dia kata kita 3 masa dalam hidup. 3 masa saja. Masa yang pertama, semalam telah berlalu pergi dan tak akan kembali. Masa yang kedua, besok tetap belum tentu hak kita lagi. Masa yang kedua, besok, lusa tulat, tetapi belum tentu hak kita. Wa ma tadri nafsun ma'adha taksibu ghadan. Kamu tak tahu besok bagaimana keadaan kamu. Sehat, sakit, hidup, mati, tak tahu kita. Yang kita ada bila? Kalau semalam telah berlalu, besok belum tentu. Sekarang masa kita. Sekarang.
nak beristighfar, nak bertaubat, cari ilmu, tanam keimanan, buat kebaikan, cari pahala. Sekarang tidak semalam yang telah berlalu, dan tidak besok lusa yang belum tentu. Ini antara peringatan besar, peringatan dalam agama ni tuan-tuan. Kalau kita renung balik, seolah-olah kita tak ada masa nak bermain-main. Main-main tak ada masa dah kita ni. Kita nak cari waktu bagaimana dengan Allah kita dekat dan rapat, tidak berjauhan. Dengan ilmu pun dekat, tidak berpisah. Dengan pahala pun rapat, tidak berjauhan. Dengan akhirat kita yakin, percaya, penuh keimanan tanpa cuai. Inilah perjuangan kita. Maka dalam semua perkara tadi, siapakah orang yang paling ulung, yang paling wajar kita nikmati kecintaannya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini baru masuk tajuk, tadi baru intro dekat isyak dah. Tak apalah, malam ni saya ingat ceramah saya, tengoklah pukul 8.11. Kalau saya rasa letih, saya berhenti awal. Rasa gagah, pukul 12 lah insyaAllah lebih kurang. Tengok keadaan macam mana. Macam mana Haji Nizam, boleh tak? Tanya dia lah, dia tunggang saya. Tuan-tuan jangan bimbang, saya tahu dia kuliah macam mana pun, khas ke, perdana ke, kuliah biasa ke, sejam memadai tuan-tuan. Sejam tu kira lama sangat dah, betul tak? Ke-12 ini biasa 3 jam Tuan Imam. Tuan Imam kita nampak macam 3 jam biasa. Tak apalah Imam, dia gagah, orang muda lagi tu. Tuan-tuan 1 jam memadai. Saya faham sangatlah ceramah lama, kita faham. Penceramah mana tak duduk kata kursi segar, kursi ni pun sihat, boleh bergerak, lutut pun tak apa nak sakit lah. Selesa tuan-tuan duduk tu macam-macam lah tu. Tayak awal, tayak akhir, pegang lutut, gosok paha kejap, tengoklah, lenguh lah tuan-tuan. Tuan-tuan tak apa, apa yang penting walaupun 1 jam ke kurang sikit, yang penting bukan soal masa tu, soal ialah kesedaran beragama. Saya bersebut sentiasa, bukan bermakna bila saya bercakap seorang terbaik, tidak, demi Allah. Bukan bercakap orang terbaik, bukan yang bercakap orang yang paling hebat, tidak tuan-tuan. Saya insan yang lemah, ada kekurangan, ada kelemahan. Cuma pentas saya ini untuk saya juga, ilmunya untuk diri saya yang mendengar, untuk yang bercakap yang mendengar. Kita berkongsi kerana kita berada lorong yang sama, tidak berbeza lorong kita. Kita berada jalan yang satu, tidak ada jalan kedua, ketiga. Jalan kita ialah jalan menghadap Allah, jalan ke syurga, jalan kerahmatan, jalan keamanan, yang sama jalan kita, tak pernah berbeza. Yang bezakan kita nanti depan Allah satu saja. Inna akramakum, yang paling mulia antara kamu, kata Allah, atqakum. Al-Hujurat 13. Siapa yang paling bertakwa? Ini yang kita duk cari. Takwalah yang kita duk cari tuan-tuan. Hidup dengan takwa, mati dalam takwa. Hidup dalam iman, mati dalam iman. Ini kita cari. Baik, saya sebutkan tadi, maka dalam sana kita nak cari rahmat, kebaikan, keselamatan, keamanan. Daripada mana kita nak timba tuan-tuan? Tidak ada insan lebih hebat, yang lebih sempurna, yang lebih mulia, yang lebih wajib kita sanjung, kita angkat, kita julang sampai kiamat, melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, engkaulah tempat kami mengharapkan sesuatu, tempat kami menumpahkan cinta sayang kasih. Ya Rasulullah, apalagi tuan-tuan sekalian, kita maklum dari suatu kenyataan yang sebab daripada beberapa tulisan kitab para ulama kita rahmatullahi alaihi majma'in. Antara kitab menarik perhatian saya ialah kitab terjemahan 41 kelebihan Rasulullah daripada bahasa Arab, Bidatul fi Tafdhil Rasul, terjemahan guru kita, sahabat saya, guru kita semua, Al-Fadhil Dr. Abu Anas Madani. Diterjemah kitab ini
Saya bukan nak baca kitab ni, tetapi daripada cerita dalam kitab ini, muqaddimah disebutkan oleh pengarang kitab asal kitab, iaitu Syekh Izzuddin Abdul Salam, yang meninggal tahun 660 Hijrah. Apa dia kata? Dia kata bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan jantung hati kita. Segala-galanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Denyutan hati jantung kita bersama Nabi. Denyutan kehidupan kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bentuk kehidupan kita sekalipun tak ada jantung hati melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kata Al-Aiz bin Abdul Salam meninggal 660 Hijrah ini, dia kata kerana Nabi Muhammad lah kita dapat hidup sebagai seorang mukmin dan muslim. Kenal dosa pahala, kenal hal kebaikan keburukan, kenal di antara baik dan buruk, kenal tentang ilmu dan amalan, kenal tentang ibadat macam-macam. Daripada mana insan bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tanpa Nabi, tuan-tuan, kita di mana berada? Wallahu a'lam. Sebab itulah penghargaan kepada Nabi ni, tuan-tuan, amat besar sekali. Amat besar sekali. Ini hari Jumaat. Walaupun dah masuk jam 9 malam di 8 suku, dah masuk malam Sabtu, hari Sabtu, tapi dah kita bertemu hari Jumaat pada hari ini. Apakah tuan-tuan sepenuh hari Jumaat di samping baca surah Al-Kahfi ke, di samping sedekah derma, antara amalan yang utama sepanjang Jumaat ini apa, tuan-tuan? Ialah bersoatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akthiru alayya salata, kata Rasulullah, fa inna salatakum ma'rudatun alayya fi yaumil qiyamati. Contohlah ni tuan hari Jumaat. Apa kita sempurnakan tidak? Wallahu a'lam. Saya cuba buat daripada awal semalam sampai maghrib tadi, sampai asar tadi. Sebab Nabi kata apa? Bila datang hari Jumaat, antara amalan utama kita dengan dia apa dia, tuan-tuan? Allah perintah begitu. Allah bagi kita peluang. Banyakkan selawat Nabi sallallahu. Akthiru alayya salatan. Banyakkan selawat, kata Nabi. Nabi sebut sebab Allah yang bagi tahu. Kenapa? Jangan kita ambil mudah sampai di hari akhirat nanti. Fa innaha ma'rudatun alayya fi yaumil qiyamati. Di pada masa nanti semua selawat kita akan dibentangkan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak mana? Ikhlas atau tidak? Saya tak nak bincang panjang, tapi maksudnya ialah salah satu di antara amalan utama yang kita jangan abaikan, Jumaat ke tidak ataupun hari apa, selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan jangan prasangkalah. Jangan pandang lekeh selawat ni, tuan-tuan. Kalau ikut kepada pandangan Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar dia, apa kata Nawawi rahmatullah, selawat ini adalah merupakan satu tanda aras utama mahabbatul nasi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat, tuan-tuan sekalian, saya bukan selawat tapi nak sebut tentang Nabi Muhammad itu sendiri. Sebab itulah alhamdulillah rezeki kita sampai malam ini datang Nabi SAW. Dan kita pun nak meraihkan Rabiul Awal, meraihkan bulan yang penuh dengan keistimewaan. Dan malam pun saya kira tajuk kita pun sebenar dengan muqaddimah pada musim Maulid Nabi lah kira-kiranya. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, saya nak ambil sedikit 2-3 minit sebelum kita dengar azan. Kejap lagi, seminit belum azan ini, kita tunggu azan kejap lagi insyaAllah. Bayangkan bagaimana tuan-tuan boleh nampak dengan penuh keinsafan Nabi dan perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam bermandikan air mata yang tak pernah henti, bermandikan peluh yang tak pernah terhenti, bermandikan darah yang meniti pada batang Rasulullah, bermandikan kecaman, ugutan daripada orang kafir Mekah, macam-macam cerita berlaku. Nabi bertahan. Kenapa, tuan-tuan? Kenapa Nabi bertahan? Susah, penat, letih, diancam dengan pembunuhan,
diperkotak-katik, dikata orang gila, macam-macam. Kenapa Nabi boleh bertahan? Sebab Nabi sayang kepada kita. Apa kata Nabi? Innama ana rahmatun muhdatun. Hadis yang sahih dari Imam Bukhari. Apa kata Nabi? Aku ini datang bawa rahmat kepada kamu, kerana sayangkan kamu, dan aku hadiah pada Allah pada kamu. Ana muhdatun, aku ni hadiah Allah buat kamu semua. Satu di antara amalan penting selepas dengar azan ialah baca doa. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Dalam sunnah Nabi, ini pun tanda sayang Nabi lah ni. Kita baca doa lepas azan tadi. Apa kata Nabi SAW? Siapa baca doa tersebut, wajabat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, dia akan dapat syafaat aku daripada masyar nanti. Nabi akan tolong kita daripada masyar. Syafaat kita akan dapat daripada masyar mengamalkan bacaan doa selepas setiap kali azan tadi. Tuan-tuan, ini adalah amanah Nabi kepada umat baginda. Nabi tinggal amanah besar kepada kita. Tinggal lagi buat ke tak buat tu saja. Baik. Satu, selesailah bab azan. Nak bincang azan saja sejam tak habis sebenarnya. Banyak cerita azan ni. Baik. Tadi saya sebut pada tuan-tuan, kita nak tengok lakaran umum dulu. Itulah Nabi SAW. Dalam tekanan, dalam bebanan, dalam kepayahan, air mata bukan sekadar air mata yang tumpah dari kelopak mata, darah menitis. Bila itu di Mekah, bangkit dalam keadaan orang tak berapa suka, orang tolak, keluarga pun tolak Rasulullah, hina Nabi. Dan paling menghina Nabi siapa? Pak saudara sendiri. Sehingga Allah cela Abu Lahab. Belum mati Abu Lahab, Allah cela dah. Tanda kedahsyatan. Kalau dicela lepas mati lain. Ini belum mati Abu Lahab, Allah turun ayat, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah dua tangan Abu Lahab. Abu Lahab apa? Abu Lahab pak saudara Nabi. Darah dia darah Nabi, saudara Nabi, keluarga Nabi, pak saudara macam ayah. Tetapi hina Nabi, dan Allah hina balik Abu Lahab. Belum mati lagi Allah hina dia. Maknanya ancaman. Padahal patut logik akal kita kata apa? Anak saudara bukan orang lain tu, darah daging, terima sajalah. Terbukti Nabi akhlak tak pernah rosak, akhlak betul, memanjang, baik akhlak. Tapi soalnya hidayah, tuan-tuan. Sebab tu saya sebut sentiasa hari ini, kita dalam masyarakat kadang-kadang, mengapa seorang anak tidak boleh warisi ayah dia? Ayah jaga solat, anak solat pun tidak. Ayah imam masjid, anak sembahyang tidak. Ayah mengajar ceramah hati-hati contohnya, tapi anak sembahyang tak jaga mana, akhlak tak jaga. Ya, kita usaha bina anak cara beriman, tapi hidayah Allah kadang-kadang tak masuk dalam hati anak-anak. Doalah. Apa cerita berlaku pada Nabi dengan Abu Lahab, pak saudara? Akhirnya Abu Lahab kata Muhammad gila, celaka. Tuan-tuan sekalian, sebab tu kita dalam hidup ini, saya sebut sentiasa, kena bergantung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu cerita yang sampingan lah. Baik, saya nak sebut tadi ialah perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Sampai tahap Nabi dimaki, dibahamu, dihina. Apa orang Arab tak kata kat Nabi, keluarga tak kata, innaka la majnun, engkau Muhammad gila. Innaka la sahirun, engkau tukang zahir. Farraqta bihi jama'atana, engkau telah pecah belahkan masyarakat Arab yang dulu bergabung. Bawa datang kamu yang pelik-pelik, Muhammad apa cerita ni? Bawa cerita neraka syurga, dosa apa cerita ni? Engkau seorang bohong Muhammad, macam-macam. Tapi itulah Nabi kita Muhammad SAW. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab Nabi tahu demi keselamatan umat sampai kiamat, demi rahmat sampai kiamat, demi keselamatan sampai kiamat, untuk umat baginda sampai kiamat, Nabi bertahan. Datanglah celaan ke, ancaman ke,
kata-kata yang keji ke, dimusuhi sekalipun, Nabi bertahan. Ya Rasulullah, engkau telah berjuang kuat kami ya Rasulullah. Satulah tuan-tuan, saya tak tahu nak kata apa di dalam ceramah pada malam ini, melainkan kalau kita benar-benar sentiasa merasai Nabi adalah segala-galanya, segala-galanya Nabi dalam hidup kita. Nabi telah datang kepada kita dengan segala pintu rahmat, kemuliaan, kebaikan dan keberkatan hidup daripada Allah Azza wa Jalla. Maka tuan-tuan, kita tidak akan berpaling ke belakang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud saya, dalam kita cinta Nabi ini dalam dua keadaan. Yang pertama al-mahabbah, kedua al-ittiba'. Nabi tak minta kita lebih. Yang Nabi minta pada kita, yang Allah suruh kita lakukan ialah pertama mahabbah, kedua ittiba'. Itu saja. Ini konsep utama dalam sayang Nabi dan cinta Nabi sallam. Pertama mahabbatul Rasul, cinta sayang. Yang kedua ittiba', menuruti, ikuti Nabi secara total. Ini dua perkara. Sekarang ini, kalau saya letak ukuran awal pada saya tuan-tuan, adakah tidak mahabbah ittiba' ni? Adakah tidak mahabbah ittiba', adakah tidak? Saya takut nak bercakap. Kok tak ada mahabbah yang cukup, ittiba' yang cukup. Kenapa kita gagal? Kalau kita betul mahabbatul Rasul, cinta Nabi, apa kita buat? Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita akan mengamali, kita akan buat satu perkara sesuai dengan apa Nabi ajar kepada kita. Itu saya takut nak bercakap ni. Betul tak betul kita mahabbah ni? Tak apalah, kita letak satu tanda aras dulu. Kalau kita masjid tersergam indah, surau tersergam indah, tetapi dengan masjid tak nak mari, dengan ceramah tak nak hadir, dengan jemaah tak nak masuk berjemaahnya, apa mahabbatun Nabi tuan-tuan? Ini satu soalan pertama. Betul ni belum yang lain lagi tu. Apa tanda mahabbatun Nabi? Sedangkan Nabi SAW, antara benda yang Nabi ikat dengan umat ini ialah Masjid Al-Surau. Cuba tuan-tuan ingat balik sejarah Nabi hijrah ke Madinah. Ingat sejarah tu, kena baca lah. Bila Nabi masuk ke Madinah, Yathrib pada masa itu, apa binaan pertama Nabi lakukan, Nabi bina tuan-tuan? Surau ke pasaraya? Masjid ke kedai makan? Apa binaan pertama bina? Adalah masjid. Tengok tuan-tuan, Nabi masuk saja ke Madinah pada masa itu belum fikir nak bermalam di mana, nak berehat di mana. Sebab Madinah bukan tanah kampung Nabi, itu tanah asing bagi Nabi. Nabi tak ada keluarga di Madinah. Nak bermalam kena cari tempat bermalam sepatutnya. Nak rehat, Nabi masuk ke Madinah. Pertama sekali Nabi biarkan untanya berjalan sampai Nabi kata, di mana unta berhenti, itu lokasi aku nak bangunkan sempat namanya tempat beribadat, nak satukan umat ini. Sehinggalah berlakulah pembinaan Masjid Quba. La masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi. Masjid Quba. Tengok tuan-tuan, mana Nabi SAW belum fikir nak berehat, belum fikir nak tidur di mana malam itu, hari itu. Pada kepenatan dah berapa hari berjalan tengah pada pasir, kering kontang di mulai Mekah. Tapi nak fikir bagaimana nak satukan umat di atas nama Masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, apa agaknya kita fikir macam tu? Apa agaknya kita fikir? Saya sebut ini satu benda yang simple tapi berat. Benda yang pertama fikir bina masjid,
sehingga Nabi boleh bina masjid kemudiannya, walaupun berlantaikan pasir yang panas, bukan kapet macam sekarang, berbumbungkan pelepah taman yang susun, bertiang berdindingkan pelepah taman itu susun. Itu masjid pertama Quba, tapi Nabi satukan masyarakat. Ansar, Muhajirun bersatu dalam masjid. Nabi memimpin masjid Quba dengan salat dan ibadat. Orang Mekah, Madinah datang berjemaah, hati mereka bersatu. Tuan-tuan sekalian, ini bukan kecil kepada kita ni. Soalnya sekarang, mahabbah Nabi macam mana kita? Saya paling takut minta maaf lah, walaupun mungkin kata-kata yang tak berapa nak orang boleh terima. Saya paling takut kalau kita duduk satu kawasan lokasi taman mana, duduk dah setahun 2 tahun tak kenal seorang masjid, tak kenal tu imam dan para jemaah, tak kenal siapa Tuan Nazir dan pengurus surau. Duduk dah setahun 2 tahun 3 tahun, parah tuan-tuan, parah tuan-tuan. Tak kenal siapa imam masjid. Berapa lama duduk kat situ? Dah 3 bulan, dah 3 tahun, dah 2 tahun, dah anak beranak, 3 anak dah. Tak kenal siapa imam masjid, siapa Bilal surau, siapa pengurusi surau dan Nazir. Contohnya, oh tuan-tuan, saya ada pengalaman peribadi. Maklumlah bila ceramah ni lama, Al-Fatihah imam kita, saya menangis. Pengalaman ini berlaku bukan barulah, lama dah, tetapi sejarahnya ingatan saya masih mengekak, saya kekal ingat. Malam tu saya habis ceramah macam ni lebih kurang lah, ceramah sempena maulid ke hijrah tak ingat, tapi ceramah perdana lah. Lepas tu ada bakar makan. Biasa lepas ceramah perdana makan ada, macam malam ni tak ada imam, tak ada apa malam ni. Terima kasih lah, tak apa, tak ada apa ni ya. Contohnya duduk makan, dah ceramah duduk makan bersama dengan para jemaah, dengan imam sekali. Demi Allah tuan-tuan, tengah-tengah baru nak makan tu, meluru seorang manusia dalam keadaan lajunya mari, bergegas tanya, mana tuan imam? Siapa tuan imam? Ni saya duduk makan dengan imam, dengan pengurusi surau. Surau bukan masjid, surau. Saya pun nampak orang termengah-mengah. Mesti sesuatu ni bagi saya ni. Sebab tak mengah dia tu. Tanya orang tuan imam, mana siapa tuan imam? Imam belah saya. Kami duduk makan. Imam kata, saya imam surau ni. Kenapa tuan? Anak saya, dia sebut ni, anak saya meninggal di hospital. Meninggal di hospital. Imam tanya balik, meninggal hospital mana? Sekian-sekian lokasi tak boleh sebut lah, tapi sekitar Selangor lah, bukan cerita Perak, Johor, Melaka ni. Saya pun ceramah di Selangor masa tu. Khutbah sekian. Imam kata, jadi masalah apa tuan? Nak minta tuan imam uruskan tanah perkuburan. Anak saya dah disiapkan di hospital, nak urus tanah perkuburan. Imam kata, tuan daripada mana? Mana imam tak kenal dia sebagai jemaah satu. Tuan daripada mana? Ni sebab saya ada bersama ni. Dia kata, saya duduk di taman ini lah. Duduk di taman ini. Maknanya dia bukan orang luar taman itu. Makna sepatut jemaah surau. Imam kata, saudara lama kan duduk sini. Dia mula dah rasa mungkin terkesan dengan soalan. Bercakap pun tak apa. Saya dah dekat dengan 5-6 tahun. 5-6 tahun kawasan taman. Imam dia tak kenal. Pada imam ni lama ni, jemaah dia tak kenal. Anak meninggal, minta uruskan tanah perkuburan si anaknya, dan minta surau tolong uruskan. Imam prasangka dia orang ni orang luar, rupanya dah 4-5 tahun di surau. Makna apa tuan-tuan? Tapi imam sesali, imam bangkit, bawa dia pergi. Cerita ni setermenung. Nak makan tak jadi, ingat makan 2 pinggang, setengah pinggangnya. Sebab apa termenung? Subhanallah, saya kata duduk 4-5 tahun tak kenal imam surau, tak kenal jemaah surau. Apa makna? Maknanya dalam 5-6 tahun kita pernah sampai ke masjid ke surau.
ceramah lagi tak kenal. Tuan-tuan, minta maaflah. Ustaz cerita benda simple. Tak simple ni. Kalau kita seorang yang cintakan Nabi Sallallahu, bukan akhlak seorang mukmin. Sebab apa? Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, antara tanda cinta Nabi, tuan-tuan, kalau kita cinta Nabi, sayang Nabi, kita dengan rumah Allah tak pernah tinggal. Sebab Nabi kata apa? Basyirul masyaina ilal masajid bin nuri tammi yawmal qiyamati. Nabi sentiasa berdoa kepada umat baginda yang ke masjid, ke surau berjemaah malam, siang, pagi, petang, supaya Allah beri rezeki cahaya di pada masyarakat nanti. Tengok tuan-tuan, Nabi buat. Nabi tak tinggal rumah Allah, dan Nabi minta umat baginda sentiasa ke masjid. Basyirul masyair, khabar gembirakan orang yang berjalan kaki melangkah ke masjid nak beribadat, cahaya menanti pada masyarakat. Banyak hadis yang lain sebut begitu. Tuan-tuan, mahabbah tu. Jadi ini tanda aras bagi saya, kita nak kena semak baliklah. Adakah tanda mahabbah dalam hidup kita? Kalau ada macam tadi, alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Yang berbagi kita berbanyakkan lagi lah. Bukan setakat masjid surau, dalam bab ibadat. Satulah yang keduanya, ittiba'. Ittiba' dengan mana apa? Menuruti apa yang Nabi lakukan. Larangan baginda kita patuhi, suruhan baginda kita taati. Dalam hubungan kita dengan Nabi ni, tuan-tuan, hubungan yang paling ampuh, yang paling utama, kata para alim ulama kita salafun as-salih, termasuklah disebutkan sama oleh Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi, ialah sebagai al-musyarra'. Nabi sebagai seorang yang berikan syariat. Batulah buat apa yang disuruh, tinggal dilarang adalah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak akan jadi manusia yang ittiba' Nabi, yang Nabi larang kita buat, Nabi suruh kita tinggalkan. Sekarang ini tuan-tuan, saya ambil cerita-cerita ringkas ini, bukan apa ni, saya tak pun ada masa untuk cakap panjang ni. Saya ambil benda-benda paling utama yang berbaki, insya-Allah dikupaskan oleh guru-guru kita, al-fadhil tuan imam kita dan para penceramah yang tetap melalui pengajian kitab sirah ke kitab hadis, macam-macam, banyak lagi lah siri-sirinya. Suatu dalam hal ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kata Nawawi, kita diminta untuk ittiba' dengan makna fi'lul awamir wajtinabun nawahi. Disuruh kita buat, larang kita tinggal. Itu bukan ittiba' Nabi. Tapi kalau kita Nabi suruh tak buat, larang kita buat, itu bukan ittiba'. Sebab konsep ittiba' dalam agama jelas, kata Allah Azza wa Jalla, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Dalam ayat Al-Quran Al-Imran 31, Allah sebut kepada kita ittiba' dengan makna buat apa disuruh, tinggal apa larang. Tuan-tuan sekalian, dalam hubungan suruh larang ini, saya tak nak bawa satu benda yang jauh sangatlah, tuan-tuan sekalian. Biarlah saya buat contoh yang agak mudah difahami. Kalaupun nampak simple, itulah saya tak boleh nak cakap benda yang jauh, tak erti, tak pandai. Saya ambil contoh yang simple. Dalam perintah dan sunnah Nabi, tuan-tuan, jelas dalam agama, Nabi suruh kita untuk membina hubungan yang baik. Contohnya cinta, sayang, kasih, hormat, menghormati. Itu perintah Nabi kepada kita. La taqata'u wa la tadabaru wa la tanajaju wa la tahasadu kunu ibadallahi ikhwanan. Contoh hadis daripada Imam Muslim. Kamu jangan hidup dalam suasana dengki dendam, suasana kata mengata, caci mencaci, cela mencela, berpaling sama kamu. Jangan kamu melakukan adu domba, macam-macam melarang Nabi. Jangan
Nabi minta kita kepada benda yang baik. Kunu ibadallahi ikhwana, hendaklah kamu hidup suasana ada nilai kesatuan, hormat menghormati, tegur menegur, dan sayang menyayangi. Itu hadis, dan Nabi melakukannya. Baik, tentang hadis ini, di mana letaknya kita ittiba' tuan-tuan? Kalaulah, saya kata kalau, saya tak kata itu benda yang real, tapi kalau sesama kita bermasyarakat pada hari ini, dengan jiran sebelah rumah tak bercakap, kerana kes parking kenderaan, kerana kes kucing rumah dia masuk rumah kita berak, kita boleh maki sampai 3 malam. Kau tu salah parking kenderaan, kita maki dia sampai 2 hari 2 malam tak habis. Contohnya, tak berlapang dada dalam 1-2 keadaan. Kerana kes anak dengan anak kita boleh pecah kasih. Itu jiran. Dengan adik-beradik pula ada kes harta benda. Sampai tak pergi mari abang adik sulung, adik sulung adik dengan abang sulung, kakak dengan adik-beradik. Contohnya, tuan-tuan, kata mengata caci mencaci. Pula hari ini dalam dunia moden sekarang mudah je, by phone saja boleh saya macam-macam cerita. Benda palsu, cerita yang jahat, benda jahat betul. Cerita lah orang tu, orang ni sebarkan saja, forward kepada grup sampai 20 grup, 30 grup. Contohnya, sampai hilang nilai keimanan. Seronok kita. Aku puas hati kalau kata kat kawan tu, kata kat dia, seronok pada muka. Tengok muka aku tak suka. Dia masuk pintu kanan masjid, dia keluar pintu kiri. Kalau tu masuk dengan belah kanan, dia keluar belah kiri. Tak boleh jumpa muka di masjid lah. Contohnya lah, bukan sini, ni masjid Melaka Selatan, bukan di Malaysia okey. Tuan-tuan, contoh di mana ittiba' Nabi dalam diri kita. Kalau dalam hati saya sampai malam ni dendam dengki dengan orang, dendam dengan tuan imam kerana ada titik permusuhan, tengah-tengah musim dekat nak pilihan kuasa pula dah, bukan kuasa masjid ni, masjid di Tanzania belah jauh sana. Ada suasana tak bersuka, air tak layak ni, aku pun tak suka ni. Kalau bakal dia pengungsi masjid, aku tak masjid sampai bila-bila. Kerana orang masjid tak nak bagi. Sebab tu saya tegur kadang-kadang yang jadi mantan nazir, bila dia habis berjawatan orang tak lantik, tak mari masjid dah. Orang tanya kenapa tuan nazir dah mantap, tuan bukan nazir tak masjid ni. Aku kalau nazir tu sebagai nazir aku tak mari masjid dah. Hadis mana dia pakai? Hadis mana dia pakai? Kerana nazir naik yang baru aku tak mari sebab aku tak suka. Hadis mana dia pakai? Tapi kalau hadis pakai hadis Nabi sallallahu di belakang dada. Jawatan bukan segala-galanya. Segala amalan takar dengan Allah Azza wa Jalla, hati ikhlas, mulus ikhlas, itu yang sebenarnya. Minta maaf lah tuan-tuan. Nak tegur ni sebab apa? Sebab kadang-kadang kita sama kita ni ada nilai-nilai kita cuba nak jarakkan. Dari mana hadisnya kita tak tahu. Confirm kalau boleh hadis Nabi dalam bab kehidupan tak ada di sana. Nabi kata kalau kamu bersih pendapat, maki hamun banyak-banyak. Kamu tak suka, cila kau kuat. Tak ada hadis macam tu. Yang ada Nabi kata, la taqata'u, jangan putus hubungan. La tadabaru, jangan berpaling muka sama kamu. Yang ada hadis begini, la tahasad, jangan dekendam. Itu hadisnya. Jangan buat. Ya. Betullah kalau ikut kepada fakta sirah sejarah, salah tokoh besar sirah tuan-tuan boleh bacalah kitab beliau. Iaitulah Syekh Muhammad Al-Ghazali. Dia juga ada kitab sirahnya. Kata Syekh Al-Ghazali, kalau buka lembaran sirah Nabi Sallam, tak akan kita bertemu Nabi pernah membenci manusia, walaupun dialah penjenayah yang paling jahat dalam soal nak menghalang dakwah Nabi SAW. Tak ada. Nabi boleh benci saja, tapi tak ada. Sebab hati Nabi, hati yang bersih, itulah Nabi nak pada kita. Musuh macam mana pun tak ada nak dengki sampai lumat, sampai tahap minta kehancuran. Tak ada. Tak ada tuan-tuan. Tak ada. Yang ada ialah Nabi doa kebaikan, doa keselamatan, doa kemuliaan, doa keimanan. Itu sejarah. Betullah tak ada catatan musuh dalam Nabi Sallam.
adalah 2-3 insan Nabi doa, itulah kita kerana jahat sangat. Tapi sementara orang macam mana pun jahat dengan Nabi, Nabi tak pernah nak kata Jahannam hancur, tak ada. Bahkan satu doa Nabi yang paling utama sejarahnya ialah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ya Tuhanku, berikan mereka hidayah, keamanan, keimanan, mereka tak tahu, mereka jahil. Tolong ya Allah, selamatkan. Itu doa Nabi. Kita pun sama tuan-tuan. Seburuk mana pun kawan kita, kita tak berapa nak selesa suka, apa kata kita angkat tangan tak ada ke langit di saat malam yang hening, saat kita bertahajud jam 4-5 pagi belum subuh, saat kita berduha jam 10-9 pagi, angkat, ya Allah, ya Tuhanku, aku ada seorang kawan yang suka bermasa muka dengan aku, ya Allah. Seorang kawan yang suka bercakap kasar aku, ya Allah. Seorang hamba Allah, kawan aku yang suka dendam, ya Allah, tolonglah pulihkan hatinya, tambahkan iman dalam dadanya, selamatkan iman agamanya, ya Allah. Tolong ya Allah, berikan dia hidayah. Tuan-tuan, rugilah kita tuan-tuan. Kita menambah keimanan untuk kita tuan-tuan, menambah rasa kekuatan hati kepada Allah. Jangan percaya, melainkan Allah tetap berikan kita kebaikan, kemuliaan. Tuan-tuan percayalah, waktu tidak pernah merugikan kita. Tapi kan nafsu menguasai kita, kita dendam sampai ke mati. Sebab orang Melayu ni kita mudah. Kalau dia masa dengan orang, dia kata aku tak reda sampai ke mati. Oh, berat. Aku tak akan maaf sampai 7 keturunan. Oh, lagi berat. Aku tak maaf sampai bila-bila kiamat. Lagi berat. Ni hadis mana pakai ni? Hadis Muslim, hadis Bukhari, Imam Tirmizi, Al-Baqi. Hadis Melayu dah tu tuan-tuan. Jauh sekali. Kalau hadis Nabi tak ada macam tu. Hadis Nabi jelas, beri kemaafan, minta kemaafan, beri doa dan minta pada kebaikan. Itu dia. Suatulah kita dalam hidup ini. Saya dah tengok jam masa ni pun dah tak berapa sesuai dah. Saya pun tahu tuan-tuan dah ramai dah kaki tak awal tak akhir, ya, yang pegang pelutut pun ramai dah. Tengok jam pun ramai. Belum tuan-tuan mengamuk, saya berhenti insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, penghujungnya, suatulah kita dalam hidup ini, alhamdulillah, Nabi hidup bersama kita sebenarnya. Nabi tak pernah mati meninggalkan kita. Ya, Nabi wafat, ya benar. Makam Nabi ada di sekarang, kita boleh ziarahi. Ucapkan salam Nabi SAW, ziarah makam Nabi, ya benar. Nabi wafat, tetapi hakikatnya Nabi tak tinggalkan kita. Sayang kasih tak pernah putus. Cinta sayang tak pernah putus dengan kita sampai kiamat insya-Allah. Suatulah kita berharga tuan-tuan. Saya nak tutup pada malam ini satu peringatan daripada hadis Nabi SAW. Dengar elok-elok tuan-tuan. Biarlah malam ini saya kira penutup saya dengan hadis ini. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Imam Muslim dan Imam Ahmad dalam musnadnya. Muslim dalam sahihnya, Ahmad dalam musnadnya. Hadis yang sahih. Siapa riwayat Abu Hurairah? Apa Nabi sebut? Min asyaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahli wa malih. Allahu Akbar. Nabi satu hari duduk dengan sahabat ramai-ramai. Dengan sahabat duduk, sahabat ramai-ramai. Nabi pun angkat suara, Nabi kata apa? Min asyaddi ummati li hubban. Antar umat aku paling sayang, aku paling kasih, aku paling cinta. Tengok Nabi guna perkataan itu. Min asyaddi ummati hubban li. Terjemahnya, umat aku paling sayang, aku paling kasih, aku paling cinta. Siapa tuan-tuan? Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Abu Huzaifah al-Yaman ke? Ya benar, mereka sahabat Nabi, pasti sayang. Depan Nabi, malam siang Nabi, berjuang berjihad sembahyang Nabi, makan dengan Nabi. Betul, tapi bukan itu kata Nabi. Umat aku paling sayang, paling kasih, paling cinta siapa tuan-tuan? Nasun
yakununa ba'di, umat yang datang selepas aku wafat. Umat yang datang dah aku tak ada dah. Siapa tuan-tuan? Kita ni, kita tuan-tuan. Nabi sebut, aku paling sayang, aku paling kasih. Subhanallahil azim, ya Rasulullah. Tak pernah tengok kita, tak pernah bertemu dengan kita. Kita tak pernah bertemu Nabi SAW walaupun sesaat. Jarak kita makin jauh dah ribuan tahun. Tapi tuan-tuan, Nabi kata apa? Aku paling sayang, aku paling cinta. Ini bukan hadis main-main tuan-tuan. Hadis Abu Hurairah daripada Imam Muslim, direkodkan Imam Muslim, hadis yang sahih. Maknanya tuan-tuan, kita ni dalam ingatan Nabi SAW. Nabi nak tahu kita berjaya bukan gagal, ke syurga bukan neraka, sejahtera bukan celaka, dalam iman bukan kufur, dalam kebaikan bukan kejahatan. Nabi nak tengok kita ni umat yang berjaya. Patut pasaka Nabi tinggal kepada kita Al-Quran, hadis, akhlak. Nabi tinggal kepada kita, apalagi yang Quran. Maka tuan-tuan, penghujungnya, buktikanlah cinta sayang kasihkan Nabi SAW secara tuntas. Buktikanlah. Salawat salam kita kumandangkan, salawat salam kita ucapkan malam siang tanpa cuai. Ya benar, itu lafaz bibir kita. Tetapi secara amalan, fizikal kita secara amalan tunjukkan bukti. Apa Nabi suruh kita buat, Nabi lagi kita tinggalkan. Kita belajar ilmu yang mendekatkan kita pada Allah. Kita ambil ilmu yang merapat kita dengan Nabi. Belajar dan terus belajar. Dalam sibuk cari harta macam mana, fikir jalan bagaimana aku nak hidup dan rahmat Allah. Harta halal bukan haram. Dalam cari harta cari ilmu, dalam cari harta cari keimanan, dalam buat apa saya perkara cari jalan-jalan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah bukan tugas kecil tuan-tuan. Kita kena buktikan. Sebagaimana kalau tuan-tuan ada seorang ibu dan ayah yang menunjuk kepada kita semangat cinta sayang kasih, buktikan. Cara bukti pada mak ayah mungkin mudah. Peluk, cium dia, beri makan kepadanya. Mak sakit, beri rawatan. Mak tak sihat, kita jaga dia, hantar ke hospital, jaga dia penuh cinta sayang. Ayah tak sihat, kita jaga dia, rawati dia dengan penuh cinta sayang kasih. Halukan RM2 untuk dia makan minum, suapkan makan dia sakit. Itu cara kita sayang kepada Allah, kepada mak bapak. Ya betul. Kalau ayah dah tak ada, doa kita pernah putus. Mak dah mati, doa tak putus. Malam siang minta Allah rahmati berkati, diampunkan dosa. Ya betul. Buat kebaikan pahala, niat pahala mereka. Dengan Nabi nak peluk cium, tak ada. Nak bertemu malam siang, tak bertemu. Maka dengan Nabi SAW, peluang kita ialah bersama dengan ilmu dan iman. Kalau kita kerangka masjid sekarang ini, jagalah masjid kita, tempat kita cari ilmu, tadah ilmu, dengar ilmu, bercakap tentang keimanan. Betulkan hati. Hati rosak, betulkan dengan keilmuan. Hati dah mati, betul dengan ilmu, dengan iman. Jiwa rosak, betulkan dengan jalan-jalan keimanan. Tuan-tuan, inilah cara kita nak cerita dengan Nabi. Sebab Nabi tak minta lebih kepada kita. Dan minta kepada kita ialah beramal apa Nabi tinggalkan. Taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan kitaballahi wa sunnatih. Di tengah-tengah Nabi bercakap di padang Arafah. Hanya 3 bulan Nabi balik ke Madinah, Nabi sakit dan meninggal wafat radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam. Nabi bangkit di padang Arafah. Tengah 120,000 jemaah ramai hadir berjemaah, hadir buat haji bersama Nabi. Adakah 120,000? Kata setengah ulama 120,000, kata 120,000.
Akhirnya Nabi bersabda kepada semuanya, taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan kitaballahi wa sunnati. Aku hanya tinggal pada dua perkara saja. Pesan aku kepada kamu, jaga Quran, pegang Quran, belajar Quran, faham Quran, amal Quran. Yang kedua, ikut ajaranku, sunnahku dan amal-amalku. Ikut betul-betul. Kata Nabi SAW, kamu akan berjaya, tak akan binasa, tak sesat, tak kecundang kamu, tak gugur keimanan kamu kepada Allah Azza. Inilah tuan-tuan, waktu kita pada hari ini, alhamdulillah. Apalagi yang kita tidak ada sebenarnya. Saya bahasa saya mudah saja. Hari ini alasan tidak ada. Nak mengaji surau masjid hidup. Kita di Selangor ni khasnya dengan bilangan masjid dah hampir 500 buah. Dengan bilangan surau dah 3 buah sekarang. Dengan surau Jumat dah hampir 2-300 buah. Apa yang tak ada, semua ada. Nak masjid yang air condition macam masjid tuan-tuan, lengkap, cantik, ada. Nak masjid yang kipas apa tu, kipas, ada juga kipasnya, yang boleh berbunyi semacam helikopter pun ada. Nak surau yang tak ada kipas pun ada. Atau orang tak pergi lah. Pengajian apa tak ada, ada. Pengajian duha pun ada, berkitab pun ada, ceramah pun ada, semuanya ada. Walaupun mungkin setengah surau tiap malam tidak, tapi ada. Ada tiap malam macam masjid tuan-tuan. Secara mudahnya nak mengaji ilmu ada, nak belajar masjid terbuka, nak tambah iman ruang-ruangnya ada. Tinggal lagi ialah di mana kita. Kalau kita merasakan hidup ini sekadar untuk dunia semata-mata, kita akan kecewa gagal. Tapi kalau kita fikir hidup ini untuk dunia akhirat bersekali, selamat dunia sama akhirat, dan nak temu Nabi di pada masyar, bertemu Nabi di hari akhirat, maka tuan-tuan, peluang yang ada ini jangan ketepikan. Belum Allah ambil nyawa kita. Kerana bila Allah ambil nyawa kita, pada masa itu apa yang kita ada, tak ada apa dah. Ketika tutup segala-gala, pintu tutup untuk beribadat, hati dah mati daripada beribadat, fizikal kita tak ada dah. Sebab itulah sebelum Allah menyawa kita, saya bercakap untuk saya juga, mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki iman yang hidup, hati yang bercahaya, rezeki kehidupan yang dipermurahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah, akhirnya penyelamat kita yang paling utama di padang mahsyar adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana syafi'un musyaffa'un. Aku adalah orang yang boleh bagi syafaat dan selamatkan umat aku di padang mahsyar. Ini jaminan kepada kita. Ingat tuan-tuan, antara orang yang boleh beri kita jaminan keselamatan pada mahsyar dengan izin Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi yang pegang bendera keamanan di pada mahsyar nanti, syafaat menanti kita. Maka jangan lupa yang itu. Walaupun kita ada anak semua berjaya mengaji tinggi belaka, kita ada rumah kediaman yang hebat macam mana pun, syafaat belum tentu lagi. Anak 7 orang semua mengaji tinggi belaka, hebat-hebat belaka, kita keluarga pun kaya raya, belum tentu. Sebab syafaat manusia tak ke mana-mana. Dunia bolehlah, di pada masyarakat tak ada. Tetapi di pada masyarakat, syafaat daripada Nabi Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lain. Pada hari itu, hari kiamat nanti, kita takkan kenal siapa yang kita pernah kenal selama kita hidup. Anak tak kenal bapa, seorang suami tak kenal isteri dia, seorang abang tak kenal adik kandung. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Baca dalam surah Abasa tu, tuan jumpa ayat ini. Allah sebut kepada kita apa dia? Hari akhirat nanti, ayah tak kenal anak kandung. Oh, berat tuan-tuan. Tahap ayah tak kenal anak kandung yang berat. Ibu tak kenal anak sendiri. Abang tak kenal adik kandung. Bila tu di pada masyarakat? Tuan boleh bayang tak? Tak kenal dia. Padahal duduk serumah, ibu terlahirkan kita, besar kita, tiba tak kenal. Ini tuan-tuan dahsyat tu. Betul ni cerita Allah ni. Bila pada masyarakat? Dunia tak apalah kenal. Anak menangis di ujung sana, ibu dia dengar tu, anak aku menangis tu, jatuh tu. Tapi di pada masyarakat Allah sebut kepada kita, tak kenal seorang ayah dengan anak sendiri, abang adik kandung. Pada masa itu kita hanya mengharapkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah punya kerahmatan daripada kita. Amin amin rabbal alamin. Mudah-mudahan
Allah rezekikan saya dan semua yang hadir pada malam ini, yang menonton live kita malam ini, semuanya hati sentiasa bercahaya, hidup dalam kerahmatan, ilmu sentiasa diperkemaskan, iman diperkukuhkan, dan mendapat sulh khatimah, dan cinta sayang Nabi yang tak pernah padam hinggalah kiamat terus bercahaya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan pada malam ini saya doakan mudah-mudahan masjid tuan-tuan terus makmur pada hari-hari mendatang insya-Allah. Inilah pengkalan kita semua, medan kita semua, jangan abaikan malam ke siang, siang ke malam. Inilah pengkalan kita bersama. Amin amin rabbal alamin. Pada malam ini, maaf tuan-tuan, saya pun dah melampau masa ni sebenarnya. Ya, patutnya tak sampai 9 minit, tapi minta maaf banyak-banyak. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, walidina, dosa ibu ayah kami. Allah marhamna bi ni'matil Qur'anil azim. Ya Allah, berrahmatilah kami dengan nikmat Al-Quran. Allah maj'alil Qur'an rabi'a qulubina, jadikan Al-Quran bertapak dalam hati sanubari kami. Allah marzuqnal khaira, berikan kami rezeki kebaikan, wassalamata, keselamatan, wal amna, keamanan, wassihata, kesehatan, wal maghfirata, dan keampunan. Allah taqabbal minna ya karim tilmurah kami ya Allah, innaka sami'ud du'a, kepada Tuhan kami yang mendengar bicara kami, mendengar doa-doa kami, mendengar rintihan munajat kami. Wassallallahu rabbana atina fid dunya hasanah, ya Tuhan kabilah kepada kami dunia yang bahagia membahagiakan kami, wa fil akhirati hasanah, akhirat yang bahagia membahagiakan kami, wa qina azaban nar, dan jauhkan kami ya Allah dari bakaran api neraka yang bernyala-nyala, yang akan membinasakan kami, merosakkan kami, mengecewakan kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.